Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita teruskan dengan part kedua untuk subtopik 7.1, masih lagi acid and bases. So in this video, Madam nak ajar untuk third learning outcome. Learning outcome yang ketiga iaitu define the strong acid and strong base, weak acid and weak base, and how to determine the pH, pOH and pKW. Kalau awak tahu determine pH, pOH dan pKW, so awak boleh achieve the second learning outcome, which is you can relate the pH and pOH with the pKW value. Okay, so dalam video ni Madam akan buat second learning outcome dengan third learning outcome. Okay, kita tengok dulu. What is different between the strong acid and weak acid? Okay, first, strong acid is the species that dissociate completely or dissociate 100% into ions in water. That's why lah masa awak buat equation di mana ACl aqueous, okay, dissociate in water, H2O liquid, completely dissociate. Maksudnya dissociate ni dia bercerai kan kepada ion, betul? Di mana anak panah, the arrow is irreversible arrow. Kenapa? Sebab completely dissociate. All the reactants, which is the ACl acid and water, akan bercerai membentuk ion. So, ion apa yang dibentuk sebenarnya? Ion Cl- aqueous and H3O plus ion. So, nak tulis persamaan ini mesti tahu Bronsted-Lowry definition. So, how to write the equation for the dissociation of strong acid based on the Bronsted-Lowry definition. So, the arrow is 100%. The arrow is irreversible arrow because 100% dissociate. Kesemuanya dah membentuk ion. Okey, ni general equation dia. Yang Madam guna ni adalah Madam gunakan specific example. Ka extremely large. Nilai Ka awak sangat besar. Kenapa? Sebab dissociation of acid is 100%. That's why lah Ka value very large. So, kalau Ka value for the strong acid very large, maksudnya kita takkan determine the Ka value for the strong acid. Okay? So, untuk part calculation of Ka, okay, Ka not be measured for the strong acid. Ka tidak akan dikira untuk strong acid sebab dia memang 100% dissociation. Tak ada. Kita tak payah kira lah Ka dia. Okay. So, apa yang kita maksudkan dengan 100% dissociate ni sebenarnya? Okay. So, kita boleh kira. So, katakanlah kita ada, saya berikan concentration initial in molar. Okay. Kan bracket bucu tajam ni refer to the concentration, betul? And then I refer to the initial. The unit is molar. Katakanlah saya start, the concentration of ACl used is 0.2 molar. Okay, saya gunakan initially 0.2 molar of ACl. So, concentration of water initially no concentration because water is liquid. Dash lah. And then Cl minus ion form. Cl minus ion yang at initially zero value. Zero value. Kenapa zero? Sebab pada permulaan dissociation ada tak ion yang terdissociate tiada lagi terbentuk. That's why like initially concentration of the ion is zero. But concentration final. Concentration final ni refer kepada concentration after acid dissociate. So, saya tanya awak, ACl 100% dissociate. So, what is the concentration final for the ACl after 100% dissociate? Zero value for the concentration. Kenapa ACl awak akan jadi final kosong? Sebab kesemua acid dah membentuk ion. 100% turns to ion. That's why lah final concentration of acid is zero. And then water dash. For the concentration of Cl minus form is 0.2 molar. Kenapa concentration of Cl minus ion form is 0.2 molar? Because 1 mole of ACl produce 1 mole of Cl minus. So, 0.2 molar of ACl use, dia akan menghasilkan 0.2 molar lah produk dia. Betul? Same for the H3O+. Okay, di mana 1 mole of acid produce 1 mole of H3O+. So, if we use 0.2 molar of ACl, so the final concentration of H3O+ is 0.2 molar.
Boleh? Ini strong acid. Saya tahu final concentration sebab dia completely dissociate into the ions. Okay, untuk weak acid, dissociate very slightly in water ataupun dissociate partially. Sebahagian sahaja yang akan membentuk ion. So, berapakah nilai sebahagian ni? Adakah dia kesemuanya membentuk macam awak punya strong acid? Kalau strong acid 0.2 molar digunakan, 0.2 molar tu habis diceraikan. Tapi untuk weak acid, partially, hanya sebahagian sahaja. So, sebahagian yang terdissociate ni, kita tahu tak nilai dia berapa? Tak tahu, kita tak nampak. How many number of mole of weak acid dissociate into ions in water? Betul? Itu konsep dia. So, equation dia, kita akan gunakan reversible arrow. Why reversible arrow? Because great majority of HA is the weak acid. Molecule undissociate. Masih ada lagi HA molecule yang tidak bercerai membentuk ion. Sebagai contoh, tadi saya gunakan HCN, betul? HCN is the weak acid. Plus water, sebab dia dissociate in water, the arrow is a reversible arrow because ACN is weak acid. Okay, so akan membentuk apa? CN minus ion and H3O plus ion. Macam mana madam tahu produk yang terbentuk tu adalah CN minus dan H3O plus? Based on the Bronsted-Lowry definition. Ingat lagi, acid mesti donate H plus, base mesti accept H plus. That's why lah saya tahu produk dia CN minus and H3O+. Okay, so ini adalah persamaan untuk weak acid. Kenapa gunakan reversible arrow? Sebab dia dissociate partially. So, ada lagi HA ataupun ada lagi HCN yang remain as the molecule after the dissociation. After dia bercerai, masih lagi ada HCN yang masih kekal dalam bentuk molekul. Sebagai contoh, kita bagi HCN. And then the Ka is very small. Kenapa Ka sangat kecil? Sebab HA yang tidak bercerai masih lagi ada banyak kuantiti dia. Ingat tak? K expression awak sama dengan produk bahagi reaktan. Okey. Yang membentuk ions awak, produk awak ada sikit je. Tapi yang kekal sebagai reaktan, okay, great majority of HA. HA ni reaktan lah. Masih lagi banyak. So, benda yang kecil bahagi benda yang besar. That's why lah Ka awak sangat kecil. Very small. Boleh? Very small ni sebenarnya nilai Ka yang kita akan kira tu adalah less than 1. Okay? So, nanti soalan periksa, kenapa saya tahu dia weak acid ataupun strong acid? Sebab nilai Ka yang diberikan. Kalau Ka yang diberikan tu sangat kecil, so dia adalah weak acid. Saya tak perlu hafal pun dia weak acid ke strong acid. Faham? Okey, itu konsep Ka awak. And then, how to determine the concentration after dissociation? Sama macam kita tentukan untuk strong acid tadi. Let's say lah, initial concentration of HCN used is 0.2 molar. Katakanlah 0.2 molar. So, water awak dash. So, initial concentration for the ion is 0. Sebab pada permulaan eksperimen awak, mana adalah ion yang terbentuk kan? Sebab ion awak produk. And then, concentration final. Okay. Saya tanya awak, what is the concentration final for the HCN? Kalau saya tulis sini kosong, boleh ke kosong? Kalau awak tulis kosong, seolah-olah awak nak cakap HCN awak ni completely dissociate. Betul ke awak punya HCN completely dissociate? Not completely dissociate. Dia adalah partially dissociate sahaja. Kalau dia partially dissociate, so maksudnya boleh ke pelajar tuliskan final concentration for the HCN is 0? Tak boleh lah. Kita kena tahu change in concentration dahulu. So what is the value for the change in concentration for the HCN? Tahu tak kepekatan yang berubah semasa dissociation berlaku? Kita tak tahu partially value ni, separa ni, sebahagian ni, berapa banyak nilai dia. Betul tak? So, kita akan gunakan simbol X value sebab dia unknown value. So, negative sign sebab reaktan decrease in concentration by X value. Water is dash. Produk awak akan increase by X value for Cn minus and increase by X value for the H3O plus because Cn minus and H3O plus are
product. So product will increase in concentration. While ECN negative sign because they akan decrease in concentration after dissociation. So the final concentration for the ECN is 0.2 molar minus X. For the water dash, for the CN minus 0 plus X dapat X. For the H0 plus is X. So nampak tak beza kat sini? Apa beza untuk untuk strong acid dengan weak acid awak. Strong acid awak, final concentration kita dah tahu dah. Kosong untuk reactant, ada nilai untuk produk. Tapi untuk awak punya weak acid, cara tentukan macam kita buat dalam topik 6 hari tu. To determine the Ka and Kp. Which is at equilibrium, kita tak tahu nilai change in concentration for the reaction, betul? So same for the weak acid because very slightly dissociate into the water. So very slightly ni tak tahu berapa banyak slightly tu. Okay? Okay. Ni boleh Okay, seterusnya dah faham nak construct untuk weak acid dengan strong acid, kita akan tentukan pula pH value. So how to determine the pH value for the acid? Okay, awak dah tahu kan? pH paling tinggi nilai dia 14, betul? Di mana pH sama dengan 7, dia adalah neutral. pH less than 7 is acidic. And then pH more than 7 is basic. Betul? So, yang paling tinggi nilai pH mesti 14. Kalau awak dapat kiraan lebih daripada 14, salah. Dan kalau awak tahu dia adalah acid, based on the Ka expression, nilai pH yang awak kira mesti less than 7. Kalau awak kira untuk acid awak, pH value awak more than 7, salah kira. Mesti ada mistake dalam awak punya nilai yang kita dah construct tadi, from the previous tadi tu. Okay, kalau pH more than 7 untuk basic. Okay, so what is the formula to calculate the pH? So the formula for the pH is pH equals to negative log concentration of H plus ion. Ataupun pH is equals to negative log concentration of H3O plus ion. Benda dua ni sama Kenapa sama? Ingat lagi tak madam dah terangkan dalam first video. H plus refer to the proton ataupun hydrogen ion ataupun hydronium ion, iaitu H3O plus. So the pH formula can be written as the negative log concentration of H plus or pH equals to negative log concentration of H3O plus. And then, okay, what is the formula for the POH? Kalau pH untuk acid, kalau POH sama macam konsep pH awak, negative log concentration of OH minus. Boleh POH maksudnya bergantung pada nilai concentration of OH minus. Yang ni biasanya kita akan gunakan untuk basic solution. Boleh? Okay, and then apa kaitan pH dengan pKW? pH tambah POH, nilai dia mesti sama dengan 14. Ini formula yang ketiga. Ada 3 formula. Formula pertama, pH equals to negative log concentration H plus or concentration of H3O plus. Equation yang ketiga, POH equals to negative log concentration of OH minus. And the third equation, kita boleh relate the pH dengan POH awak. Which is pH plus POH is equals to 14. Di mana pH tambah POH ni juga sebenarnya is equals to the pKW. What is mean by the pKW sebenarnya? pKW refer kepada negative log concentration, kan? Negative log the value of the KW. Boleh? pKW sama dengan negative log KW. So, kita dah belajar 5 formula kat sini. Formula pertama, kita ada pH
equals to negative log concentration H plus H2O plus POH formula pH plus POH equals to 14, pH plus POH equals to PKW, di mana nilai PKW ni adalah 14. PKW nilai dia adalah 14. Nanti madam akan ajar kenapa dapat PKW value is 14. And then PKW formula is PKW equals to negative log concentration of negative log KW value. KW value is the constant for the water. Nanti madam akan tunjukkan So dalam ni kita dah belajar 5 formula dah. Okay, hafal 5 formula ni. Alright. So, untuk kes yang tadi tu, madam nak ajar cara gunakan formula ni untuk tentukan pH of the acid of ACl and ACN. Alright. So, yang ni madam dah copy paste daripada slide yang kita dah tentukan strong acid dengan weak acid tadi. Di mana, tadi dah belajar kan? ACl awak is the strong acid. That's why lah irreversible error. So initial concentration is 0.2, completely dissociate, so the final is 0, while the product form is ion. So the ion starting dia 0, final concentration is 0.2. Why 0.2? Because ratio 1 mole of ECl dissociate to form 1 mole of Cl- and 1 mole of H3O+. So madam nak relate kan this table, this value with the calculation of pH and POH. Let's see lah soalan suruh awak calculate the pH of 0.2 molar of ACl solution. Soalan dia calculate the pH of the 0.2 molar ACl solution. Betul tak? So how to calculate the pH for this ACl solution? So tengok semula formula for the pH. pH formula is equals to negative log concentration of H plus or H3O plus. H3O plus tu H plus lah Okay, so masukkan nilai. From the reaction table above, tahu tak nilai concentration of H3O plus? Kita dapat tahu tak nilai H3O plus berapa? Dah tahu kan iaitu 0.2 molar. So substitute the value from the reaction table to the formula. So kita akan masukkan sama dengan negative log 0.2 molar. And then press the calculator. Tekan calculator awak tu. Mesti faham negative log. Negative log 0.2. So jawapan kita akan dapat 0.69897. Betullah nilai pH awak. Boleh? So betul tak nilai pH awak mesti less than 7? Yes, betul. Sebab ACl is acid, betul? So pH is less than 7. So ACl is acid. Dah, tu je sebenarnya. Ni less than. Bukan salah tau, ni less than. Okay. So sama juga untuk calculation for the ACN awak. Okay. Untuk ACN awak, soalan sama. Calculate the pH of 0.2 molar of ACN solution. Dan soalan ni dia mesti akan provide the Ka of ACN. Kenapa dia akan provide Ka untuk ACN? That's why saya cakap awak tak perlu nak hafal pun dia strong acid ke weak acid. Sebab kalau weak acid, soalan akan nyatakan nilai Ka. Kalau soalan tu strong acid, dia tak akan nyatakan nilai Ka. Sebab strong acid, dia punya Ka value extremely large. So, untuk soalan yang weak acid, melibatkan weak acid, soalan akan sama ada menyatakan dia akan provide the value of the Ka ataupun dia suruh awak calculate the Ka value. Salah satu daripada tu. So, kalau weak acid, dia mesti akan nyatakan Ka atau dia suruh awak cari nilai Ka. Find the value of the Ka. Determine the Ka value. Calculate the Ka value. So, sebagai contoh, soalan ni dinyatakan Ka value dia. Jap, saya nak check berapa nilai Ka untuk ACN. Saya tak hafal Sorry, jap. Okay, so Ka value for ACN 6.2 darab 10 negatif 10. So
So soalan akan nyatakan sebenarnya nilai KA kalau untuk weak acid ataupun dia suruh awak calculate the KA value. So saya tanya awak, kita nak cari nilai pH betul. Soalan suruh awak calculate the pH value of the 0.2 molar ACN, betul tak? Dan soalan ni mesti akan provide KA of ACN. Kalau tak provide KA punya value, awak tak boleh kira sebenarnya. That's why saya kata awak tak perlu hafal dia weak acid ataupun strong acid. So by using the same formula, pH is equals to negative log concentration of H3O+. So saya tanya awak, based on the table construct above, ada tak nilai concentration of H+ yang kita boleh masuk ke dalam formula ni? Concentration of H3O+ final, iaitu nilai dia X. Tahu tak nilai X ni apa sebenarnya? Kalau awak masukkan nilai equals to negative log X. Sebab H3O+ based on the reaction table above is X value. So sebenarnya X awak ni berapa nilai dia? What is the value of X? So how to solve the value of X sebenarnya? Macam nak kira nilai X sebenarnya? Cuba fikir, how to solve the value of X so we can calculate the pH value? Cuba fikirkan. By using the KA provided. Okey, Madam sambung slide yang seterusnya. Yang penting dah salin belum ni? Pastikan pelajar salin Okey, so yang ni kita nak tentukan pH untuk HCN kita, betul? So di mana pH sama dengan negative log concentration of H2O+. So the concentration of H2O+ is equals to the X value here. And then how to determine the S value tadi? Kita akan gunakan KA provided from the question. Betul? Okey, so saya tanya. Tadi yang untuk soalan belah kiri tadi tu, iaitu strong acid awak, kita dah habis kira belum? Yang bagi kiri tu dah habis kira tau. Dah dapat dah. pH value for the ACl is equals to 0.69897 betul? So yang tu dah habis dah. Untuk strong acid memang senang. Tapi untuk weak acid ni kita akan continue. Disebabkan yang strong acid tu dah habis, so bahagian kiri ni Madam nak continue yang calculation untuk weak acid kita continue yang weak acid of ACN kita. Di mana kita nak tentukan nilai X kita based on the value of Ka. So we need to determine the value of X from the value of the Ka provided in the question. Di mana apakah kaitan antara Ka dan juga X? What is the relationship between the Ka and X? So Ka awak kita boleh relate dengan kita punya X dengan cara kita write the expression for the Ka. What is the Ka expression for the ACN? Ka equals to concentration of Cn minus to the power of 1 times concentration of H3O plus to the power of 1 divided by concentration of HCN to the power of 1. Betul tak? H2O is excluded from the Ka expression because the phase for the water is liquid. Betul? And then gantikan nilai tersebut. So Ka kita sama dengan 6.2 darab 10 negatif 10. Dah bagi dalam soalan. Sama dengan X darab X bahagi dengan 0.2 tolak X. Nilai ni saya ambil kat mana? Saya ambil daripada table saya ni. Nilai X for the concentration of H2O+, nilai X for the concentration of Cn minus, and 0.2 minus X is concentration of the ACN. Kita masukkan dalam K expression kita ni. Boleh? Dapatlah expression yang saya dah masuk nilai ni. So how to solve it? So sekarang ni kalau tengok, sekarang ni Ka kita, Ka provided in the question is less than 1, betul? Iaitu 6.2 darab 10 negatif 10. Di mana Ka value provided is less than 1. So kalau Ka value provided is less than 1, so kita boleh buat assume X very small. Yang ni memang standard. So kalau soalan tu dah bagi nilai Ka yang kecil, iaitu kecil daripada 1, pelajar boleh buat assumption. Apakah assumption yang kita boleh buat? Iaitu assumption kita X very small. Kalau X very small, maksudnya kita boleh tulis 0.2 minus X approximately equals to 0.2. Kenapa 0.2 tolak X sama dengan 0.2, madam? Sebab X value ni sangat kecil.
Kalau sangat kecil, so 0.2 tolak X, 0.2 tu affected tak nilai dia? Tak affected. That's why remain as 0.2. Boleh So, lepas kita buat assumption ni, kita masukkan assumption ni dalam kita punya K expression di atas, iaitu 6.2 darab 10 negatif 10 sama dengan X kuasa 2 bahagi dengan 0.2. Kenapa saya dapat 0.2? Sebab assumption saya tadi 0.2 tolak X. X is very small, betul? So kita akan dapat 0.2 tolak X is approximately equals to 0.2. That's why saya replace here is 0.2. Okey tak okey ni? So dah dapat assumption, kita boleh dapat the X value. What is the X value? Cuba kira. 6.2 eksponen negatif 10 darab 0.2. So kita akan buat square root the value. So dapatlah X value awak 1.1136 eksponen negatif 5. Nampak tak awak dapat nilai X awak ni sangat kecil? Nampak tak? That's why lah assumption ni kita boleh buat. Cuba awak compare kan. Kenapa saya boleh buat X saya very small, 0.2 tolak X 0.2. Nampak tak nilai X awak ni sangat kecil awak dapat. Cuba check. 0.2 tolak nilai X yang awak dapat ni. 0.2 tolak 1.136 eksponen negatif 5. Nampak tak dapat nilai 0.199998884. Di mana nilai tu masih kekal sebagai 0.2 sebenarnya. Tapi tak perlu check pun. Memang benda tu pasti. Ni saya tunjukkan cara kalau you all nak check. Kenapa saya boleh buat assumption. Sebab 0.2 tolak nilai X yang kita dapat ni. Aku dapat nilai tu sangat hampir dengan 0.2, iaitu 0.1999888. Betul tak? Saya dah check dah. Kalau tak check pun tak apa. Tak ada makan untuk check pun sebenarnya. Tak perlu check pun. Memang dia tu pasti. Begitu. So, dapat nilai X kat sini. Apa kita perlu buat? Kita masukkan dalam formula pH kita tadi. Di mana pH is equals to negative log H2O plus. Di mana H2O plus awak adalah nilai X awak. So, substitute to the formula of pH kita. So, pH sama dengan negative log. Okay. 1.1136 eksponen negatif. Saya padam ni sekejap. Padam eksponen negatif 5. Masuk nilai kat sini. So, dapat nilai X tu kita substitute the value of X into the formula of the pH. So, dah masuk dalam formula. Tekan kalkulator awak. Okey, tekan kalkulator awak. Negative log 1.1136 eksponen negatif 5. Dapat berapa nilai pH untuk ECN awak? Dapat 4.953. Itulah nilai pH for the ECN. Okey, betul tak nilai ni sepatutnya? Yes, betul sebab ECN awak adalah acid. So, acid awak mesti less than 7. Okey, so setakat ni nampak tak perbezaan cara nak tentukan pH for the strong acid and weak acid? Strong acid lebih mudah sebab kita dah tahu nilai concentration of H2O plus at final. Tapi untuk weak acid, dia complicated sikit sebab kita tak tahu nilai X. Kita kena buat K expression, kena kira nilai X tu, kena buat assumption and so on. Tapi, kalau awak faham yang ni, soalan lain tu lebih kurang sama macam ni awak settlekan. Macam ni juga soalan dia. Boleh Okey, so pastikan pelajar salin sama-sama, buat sama-sama. Okey, so yang alright, so kita dah kira untuk pH of weak acid and pH of the strong acid. Okey, let's see lah soalan ni. Ada soalan yang kedua. Tadi dia suruh awak calculate the pH of the 0.2 molar ECN. Katakanlah soalan kedua dia. Ni soalan kedua dia. Which is calculate the percentage of dissociation of 0.2 molar ECN. Dia suruh awak kira percentage bagi dissociation. Ingat lagi tak formula percentage of dissociation dalam topik 6? Mana simbol dia adalah alpha. Ingat lagi tak formula dia apa? Cuba revise balik. Dalam nota chapter 7 pun tu dia ada bagi tahu semula. Okay, so what is the formula for the percentage of dissociation? Dissociation is equals to
change in concentration of return, betul tak? Change in concentration of return divide by concentration initial for the return. And then dia tanya percentage tu mestilah kena dalam persen. Di mana kita akan darabkan dengan 100 formula ni. Sama macam kita punya topik 6 hari tu. Percentage of dissociation, so change in concentration of return divide by concentration of the initial for the return. So kalau dia suruh awak kira dissociation of the HCN, so mestilah kita akan ambil change in concentration of HCN divide by concentration of ECN initially times 100. Okey, cuba check from the previous calculation, ada tak nilai yang awak dah kira iaitu nilai bagi change in concentration of ECN? Di mana nilai change in concentration of ECN? Cuba tengok table awak ni. Change in concentration of ECN. Di mana nilai adalah tolak X ataupun negatif X. So kita ambil nilai negatif X ataupun X sahaja. Kita ambil nilai X sahaja. Sebab negatif ni untuk menunjukkan proses itu adalah decrease in concentration. So kita akan masukkan nilai X lah. Di mana nilai X adalah nilai change in concentration of HCN. So what is the value for the X? 1.1136 exponent negative 5 divide by initial concentration of ECN. Memang confirm tahulah. Dah soalan bagi tahu kan 0.2 molar. 0.2 molar times 100. So dapat berapa nilai dia? Cuba kira. 1.136 exponent negatif 5 bagi 0.2 darab 100. So dapat 5.68 darab 10 negatif 3%. Itu kita kira ni. 36 eksponen negatif 5. Alright, boleh Itu cara nak tentukan percentage of dissociation. Cara sama macam topik 6 balik semula. Okey? Okey, terima kasih semua.